Buletin Didik 30 Julai bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam Ma'al Hijrah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah orang ramai tidak boleh mempersendakan agama dengan menggunakan alasan kebebasan bersuara. Titah baginda, agama bukanlah perkara yang boleh dijadikan gurau senda atau bahan jenaka. Dipelihara dan dihormati pada sembilan masa. Jangan sekali-kali kita memperkecilkan, menghina dan mempersendakan agama semata-mata atas nama kebebasan bersuara. Agama bukanlah merupakan satu perkara untuk bergurau senda dan dijadikan bahan jenaka. Baginda bertitah demikian pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1444 Hijrah di Masjid Wilayah Persekutuan semalam. Titah baginda perbuatan mempersendakan agama boleh menyemarakkan api perkauman dan meruntuhkan ikatan perpaduan antara kaum. Justru mengambil keberkatan Tahun Baharu Hijrah, baginda menyeru rakyat memelihara nikmat dan rahmat negara yang merdeka lagi berdaulat ini. Pada majlis ini, baginda turut berkenan mengurniakan anugerah tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan kepada Tan Sri Osman Mustafa, bekas Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Manakala tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa dikurniakan kepada Datuk Dr. Osman Hassan yang juga Menteri Kanan menjaga misi khas Kemboja. Tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini amat bersesuaian dengan iltizam dan konsep keharmonian sebuah keluarga besar yang hidup aman damai dan bersatu padu dalam keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, semangat keluarga Malaysia Teguh Bersama itu wajar disemarakkan dan dihayati masyarakat dalam usaha mensejahterakan kehidupan rakyat ketika keadaan ekonomi negara dan dunia berdepan cabaran. Saya yakin apabila kita melakukan secara bersama-sama, tiada siapa yang mampu mengganggu gugat keteguhan keluarga Malaysia. Bak kata pepatah, segenggam lidi sukar dipatahkan berbanding sebatang lidi. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian ketika melancarkan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 di Dataran Putra Putrajaya. Beliau mahu keluarga Malaysia menyematkan di hati dengan semangat patriotisme untuk mempertingkatkan lagi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan demi negara tercinta. Selain mengibar jalur gemilang, beliau berkata cara lain untuk membuktikan cinta kepada negara termasuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam diri, bekerjasama dan mengamalkan toleransi, mendukung segala inisiatif kerajaan dan amalan menyebarkan berita yang benar dan sahih. Jelas beliau lagi, gejala menyebarkan berita palsu atau berita tidak benar, terutamanya menerusi media sosial, harus dikawal dan dibendung sebelum ia menjadi amalan memporak-porandakan kesejahteraan keluarga Malaysia. Beliau sebelum itu bersama beberapa jemaah menteri serta lebih 15,000 peserta berjalan santai sejauh 2.7 km bagi program Berjalan Teguh Bersama. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melancarkan Bulan Transformasi Pendidikan 2022 yang turut diadakan bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kemerdekaan. Program ini juga bertujuan menerangkan kepada umum transformasi pendidikan yang dilaksanakan KPM dalam memacu pendidikan negara ke arah melahirkan modal insan. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Zainal Abbas, ketika ditemu bual dalam program Malaysia hari ini pagi tadi, Bulan Transformasi Pendidikan ini akan berlangsung bermula 1 Ogos hingga 16 September, iaitu pada sambutan Hari Malaysia. Terdapat pelbagai aktiviti menarik disusun KPM yang dibahagikan kepada 7 kluster utama pendidikan, antaranya pembelajaran dan pengajaran dalam kelas serta digitalisasi. Kita akan laksanakan satu sesi di mana guru-guru macam dia laksanakan pitching dalam inovasi pendidikan ini. PDP itu untuk melihat apa yang dilaksanakan oleh guru untuk membantu pembelajaran murid yang lebih kreatif. Jadi daripada seluruh peringkat di daerah, di negeri dan kemudian di kebangsaan, guru-guru boleh datang dalam sesi itu dan membentangkan
Apakah inovasi pendidikan yang telah mereka laksanakan untuk membantu pembelajaran murid? Itu satu yang kita salah satu kluster yang kita tekankan dalam tempoh daripada 1 Ogos sehingga 16 September ni untuk kita semarakkan transformasi pendidikan itu bersama-sama. Tambah Zainal, KPM berharap pelaksanaan Bulan Transformasi Pendidikan ini dapat memberi kesedaran kepada orang ramai tentang usaha yang telah dilaksanakan KPM dalam meningkatkan mutu pendidikan Malaysia. Dalam pada itu, KPM turut mengumumkan pelaksanaan semula Kejohanan Sukan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM yang bakal dijalankan secara bersemuka bermula minggu hadapan. Berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia sejak 22 Jun tahun lalu, Datuk Nur Zamani Abdul Hamid kini menamatkan tugasnya. Majlis Clock Out yang berlangsung semalam di Putrajaya sempena persaraan wajib beliau turut dihadiri Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Datuk Nur Zamani merupakan KPPM yang ke-18 dan wanita ketiga dilantik dalam jawatan berkenaan. Beliau memulakan perkhidmatan dalam bidang pendidikan pada tahun 1986 sebagai Ketua Jabatan A-Level di Kolej Tunku Kursiah Negeri Sembilan. Dalam tempoh perkhidmatan selama 35 tahun, beliau juga telah berkhidmat di pelbagai organisasi dalam KPM. Antara jawatan yang pernah disandang beliau adalah Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada beliau atas jasa dan hikmat bakti yang tidak ternilai. Bertemu kembali. Bagi memberi motivasi dan meningkatkan semangat calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2022, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Muhammad Shah Parit Perak menjanjikan ganjaran wang tunai bagi pelajar yang berjaya mencatat keputusan cemerlang dalam peperiksaan itu nanti. Menyuntik lagi semangat mereka, Kerajaan Negeri Perak turut menyumbang RM10,000 kepada PIBG sekolah. Kerajaan Negeri Perak melalui Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Perak menyampaikan sumbangan bagi kecemerlangan prestasi akademik dan juga pendidikan bagi tahun 2022. Fokusnya bagi siap siaga pelajar-pelajar ini iaitu calon-calon yang bakal menghadapi peperiksaan SPM tahun 2022 yang bakal menjelang tiba. Beliau berkata demikian kepada media pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik SMK Sultan Muhammad Shah di Parit. Sementara itu, Yang di-Pertua PIBG SMK Sultan Muhammad Shah, Khairuddin Abu Hanifah berkata, sumbangan yang diperoleh daripada kerajaan negeri akan digunakan bagi merencanakan program kecemerlangan akademik, khususnya dalam fasa persediaan SPM 2022. Katanya PIBG juga mengambil inisiatif dengan memberikan tawaran-tawaran kepada calon-calon SPM. Dan ini merupakan tawaran bagi tahun yang kedua lah, di mana calon yang mendapat Seri A akan ditawarkan RM2,000 dan tadi pun Yang Berhormat Esko telah mengumumkan untuk buat tambahan RM1,000. Bermakna pelajar yang mendapat Seri A akan menerima RM3,000 bagi pencapaian cukup cemerlang dalam SPM 2022 nanti. Manakala yang mendapat sijil lulus SPM akan diberi RM100. Katanya inisiatif itu merupakan pendekatan PIBG dalam membantu pihak sekolah meningkatkan grade purata sekolah, khususnya nilai purata kecemerlangan dan juga grade purata pelajar yang layak mendapat sijil. Gigi yang cantik pastinya menjadikan senyuman lebih menawan sekaligus meningkatkan keyakinan dan keterampilan diri. Dalam memastikan kebersihan dan kecantikan gigi, stigma sakit dan takut antara cabaran yang perlu dilalui mereka yang bergelar doktor gigi. Segmen Kerjaya Pilihan minggu ini mendekati profesyen doktor pergigian dan cabarannya. Bidang pergigian bukan pilihan utama ketika Dr. Nur Suryani Salim menyambung pengajian di Universiti Malaya. Namun kerana minat mendalam terhadap seni dan penelitian, dia masih setia berkecimpung dalam bidang ini sejak 18 tahun lalu. Pilihan saya yang keempat sebenarnya, selepas saya dah letak medical, biomedical dengan farmasi. Tapi sebenarnya memang rezeki atau Tuhan
dah jadikan saya untuk jadi seorang doktor gigi. Sebab itulah yang saya dapat dan itulah sebenarnya minat saya. Sebab sebenarnya dia punya, macam mana kita kata, doktor gigi ni daripada kita baca fakta, tapi tangan tu dia kena ada seni sikit untuk buat, dan yang itulah baru saya tahu ataupun realise benda tu bila dah duduk haluan siswa untuk seminggu yang pertama di Fakulti Pergigian. Hala tuju kerjanya semakin jelas dan wanita berusia 46 tahun ini berpandangan bahawa kerjaya sebagai doktor gigi ini merupakan gabungan skop kerja seorang doktor, jurutera dan artis. Memang sangat kena dengan jiwa saya, suka benda kecil-kecil, suka benda cantik, dia kembalikan balik keadaan asal dia. Maksudnya kalau gigi rosak kan kita nak kena tutup, tapi kita bukanlah tutup lepeh-lepeh, kita akan bentukkan semula. Kalau dia ada tinggi gigi, bentukkan. Kalau dia ada tengah-tengah cantik pun kita buatkan. Macam tu. So benda tu sebenarnya adalah seni lah, art. Pernah berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM sebagai pegawai pergigian selama 10 tahun. Kini beliau mengusahakan kliniknya sendiri dibantu oleh seorang pekerja. Sepanjang kerjanya, Dr. Nur Suryani mengakui berdepan dengan pelbagai pengalaman dan cabaran, khususnya ketika mengendalikan rawatan untuk kanak-kanak. Tahap kesakitan dan tahap ketakutan orang tu sangat berbeza-beza. Cuma macam mana kita mengawal benda tu. Dan orang kata yang susah apabila kita kena merawat kanak-kanak yang sangat takut, yang itu lebih susah untuk kita uruskan berbanding dengan dewasa yang sangat takut, sebab sekurang-kurangnya dia faham kenapa dia perlu buat rawatan, berbanding dengan budak, dia perlukan rawatan tapi dia sangat takut dan dia tidak boleh memberi kerjasama untuk kita bantu buang dia punya sakit dan menyelesaikan rawatan. Biarpun telah lama berkhidmat, Dr. Nur Suryani tetap berusaha memajukan diri dengan ilmu pergigian terkini. Dia sering menghadiri kursus pergigian, khususnya yang melibatkan penggunaan teknologi moden. Kita sekarang dah melangkah ke, dia panggil digital dentistry, yang mana banyak benda-benda yang saya belajar dulu dah tak sangat digunakan, dah semakin orang kata forward lah, komputer semua. So sekarang itu antara cabaran yang saya yang dah tak dulu terpaksa pergi belajar lah, improve diri sendiri untuk kita kejar bersama-sama dengan teknologi sekarang. Tidak gentar berdepan dengan persaingan sengit, lebih-lebih lagi dengan doktor pergigian yang tidak bertauliah. Beliau menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dan memikirkan risiko kebersihan dan keselamatan yang terpaksa ditanggung sekiranya mendapatkan perkhidmatan yang tidak mempunyai lesen sah. Pertandingan ikan laga hiasan kembali mendapat tempat dalam kalangan masyarakat termasuk di kawasan bandar. Kini banyak pertandingan mula dianjurkan kepada penggemar hobi berkenaan dengan tawaran hadiah menarik. Di Tawau, Sabah, sebanyak 1,880 ekor ikan laga hiasan dipertandingkan melibatkan penyertaan dari seluruh negara. Ikan-ikan yang dipertandingkan kebanyakan diternak oleh penggemar hobi ini sejak kecil bagi menghasilkan corak ikan yang cantik. Ikan ni pun tidaklah sebegitu rumit lah kita nak menghasilkan ikan ni. Pada breeder-breeder yang ada di sini pun okey.
boleh mengeluarkan ikan-ikan yang terbaik. Dengan adanya pertandingan-pertandingan yang seperti ini, kita semua breeder-breeder di Malaysia ni boleh mencipta ataupun mengeluarkan ikan-ikan terbaik lagi untuk tim-tim dia sendiri, nama dia sendiri, untuk diketengahkan lagi. Penyertaan sangat banyak. Ada yang sebelum-sebelum ni hampir 8,000 ekor satu competition. Itulah alhamdulillah kira sekarang ni banyak sangat orang support industri beta ni. Alhamdulillah kita pun sangat-sangat bangga. Kalau boleh tu ke depan lagi kita mahu lagi berjaya. InsyaAllah banyakkan lagi competition dekat setiap Malaysia, setiap tempat depa depa minta yang tu ya. Kalau boleh tu lebih majulah, kalau lebih banyak competition, lebih banyak orang baru-baru. Sementara itu, harga ikan yang cantik hasil ternakan yang baik boleh mendatangkan hasil lumayan mencecah harga sehingga RM7,000 seekor. Seorang artis di Tunisia memberi nafas baru kepada kasut sukan lama dan lusuh. Sherif Zarui, 27 tahun, yang berminat dengan seni rekaan, membuka perniagaan barangan terpakai itu bersama beberapa rakan di bengkel miliknya. Idea inovatif dan mesra alam sekitar ini tercetus sejak 2 tahun lalu ketika dia menyedari lebih 3 juta kasut dibuang setiap tahun di Tunisia. En France, il y avait 100 millions de paires de chaussures jetées chaque année. Donc ça, c'est un chiffre énorme pour nous et pour l'écosystème et pour la terre. En Tunisie, c'est presque kiff-kiff vu la population. Il y avait 3 millions ou 4 millions de chaussures jetées chaque année. Donc nous, on a pensé à donner une valeur ajoutée à ces chaussures-là, donc les rénover. Selain membaiki dan mencuci kasut dan beg tangan, dia menawarkan hikmat memulih kasut dan beg lama dan menjadikan ia lebih menarik mengikut cita rasa pelanggan. Zarui menggunakan fabrik render dan kulit yang diambil dari kilang-kilang untuk memberi nafas baru kepada barangan lama ini. Setakat ini, semua pelanggannya sangat berpuas hati dan tidak menyangka barang lama milik mereka yang hampir dibuang boleh kembali kelihatan seperti baharu. Adik-adik, di sebelah saya ini merupakan ukiran batu terakota atau dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Adik-adik nak tahu tak kenapa dinamakan sebagai arca Buddha duduk? Adik-adik boleh tengok, kalau tengok ukiran batu terakota ini, dia ada gambaran atau ukiran berupa seorang Buddha yang sedang duduk atau bersila. Jadi sebab itu dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Arca ini telah dijumpai di tapak 21/22 di Lembah Bujang Kedah. Dan artifak ini juga merupakan salah satu daripada objek warisan kebangsaan pada tahun 2009. Arca ini mempunyai langgam yang mirip dengan arca-arca Buddha zaman Chola dari India Selatan pada abad ke-10 atau awal abad ke-11. Dan juga arca ini dianggarkan berusia antara 1000 hingga 1100 tahun. Dan jumpaan ini juga menggambarkan atau menunjukkan bahawa terdapatnya pengaruh Buddha di kerajaan Kedah Tua pada suatu ketika dahulu. Sukan dimulakan dengan kabar gembira dari United Kingdom. Malaysia meraih pingat emas pertama di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 hari ini. Pingat emas disumbangkan atlet angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan menerusi acara 55 kg. Lebih membanggakan, atlet berusia 20 tahun itu turut memecahkan rekod tamasya dalam acara sama petang tadi. Anik berjaya mengumpul keseluruhan angkatan sebanyak 249 kg bagi disiplin snatch dan clean and jerk. Pingat perak dimenangi atlet India Sanket Mahadev Sargar, manakala gangsa milik wakil Sri Lanka di Lanka Isuru Kumara Yodaj. Mampu mara ke final acara renang 400 meter gaya bebas sudah pasti satu kebanggaan buat perenang kebangsaan Q Hoyen. Sekalipun berakhir di kedudukan ke-6, ia tetap pencapaian baik buat perenang kelahiran Kuala Lumpur itu.
Ia jelas pengalaman berharga buat Ho Yen di Tamasha Commonwealth apabila bersaing dengan jagoan dunia bagi final pertama acara renang yang menawarkan emas semalam. Ho Yen memberikan renangan terbaiknya di lorong pertama sebaik berlepas. Dia mengakhiri cabaran di posisi ke-6 menerusi catatan 3 minit 49.95 saat. I think it's pretty okay since my PB is 3:48. So I didn't somehow get my PB. So I think that's a bit disappointed for me. So I'll try to go back and work more for it. Yeah. Tumpuan Ho Yen kini terarah kepada acara kegemarannya 200 meter gaya bebas yang dijadual berlangsung hari ini. Seterusnya, skuad badminton berpasukan campuran negara mudah melepasi dua halangan awal kumpulan D. Pada sebelah pagi, Malaysia langsung tiada cabaran membenam Zambia 5-0. Manakala dalam aksi kedua pada sebelah malam, Malaysia mencatat kemenangan ke atas Jamaika. Malaysia akan melengkapkan aksi kumpulan menentang Afrika Selatan jam 9 malam ini waktu Malaysia. Pasukan yang diketuai Eng Ziyong itu dijangka mudah ke suku akhir selaku juara kumpulan. Ini pula semangat dan keprihatinan yang wajar dijadikan contoh. Tindakan jurulatih badminton negara, Hendrawan yang kini tular, mendapat pujian ramai. Ketika pemain Jamaika, Samuel O'Brien Ricketts menentang Ziyong, tapak kasut yang dipakainya terkoyak. Ricketts kemudiannya memakai kasut sukan biasa yang bukan sahaja tidak sama saiz, tetapi juga tidak sesuai dengan permukaan gelanggang. Melihat keadaan itu, Ziyong dan Hendrawan cuba membantu. Hendrawan memberikan kasutnya kepada Ricketts selepas mengetahui saiz mereka sama. Kasut itu juga sama jenis dengan kasut Ricketts yang rosak, menyebabkan pemain itu kelihatan amat lega untuk menyambung permainan. Hendrawan juga tidak meninggalkan anak didiknya di gelanggang, sebaliknya selesa hanya berstokin di kerusi jurulatih. Sifat terpuji dan semangat kesukanan tinggi ditunjukkan Hendrawan disifatkan lebih besar daripada memenangi mana-mana pingat Tamasha sekalipun. Kehebatan kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun beraksi dengan papan selaju mengakhiri buletin didik. Zarah Mandambi dari Sharjah UAE meluncur sejak 2 tahun lalu dan aktif bertanding. Saya Midi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.